mafhum hadis itu menceritakan bahawa apabila seseorang itu melakukan dosa, maka selepas dia melakukan dosa, dia menyesal dan dia bertaubat dan dia tahu bahawa dia ada Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha menerima taubat, maka Tuhan ampunkan dosa dia. Kemudian hadis itu mengatakan, kemudian orang tadi kembali melakukan maksiat, dan selepas melakukan maksiat dia menyesal dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengetahui dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa, maka Tuhan ampunkan dosa dia. Dalam beberapa waktu kembali dia melakukan dosa semula. Dan apabila melakukan dosa, dia menyesal, dia bertaubat dan dia mengetahui bahawa dia memiliki Tuhan yang Maha mengampunkan dosa, maka Tuhan ampunkan dosa dia. Maka hadis itu menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, wahai hamba aku, maka selagi mana engkau itu melakukan dosa dan selagi mana selepas dosa itu engkau bertaubat, maka selama itu aku akan ampunkan dosa. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak pernah jemu mengampunkan dosa manusia walaupun dia melakukan dosa berkali-kali. Jadi hadis itu menggambarkan seolah, wahai manusia, selagi mana engkau berdosa berulang kali dan selagi mana selepas dosa engkau bertaubat, tetap aku akan ampunkan kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tak ada makna yang kata Allah tih maafkan kau. Tak ada makna, tak ada erti itu, tak ada. Jadi hadis itu menggambarkan Allah Ta'ala mengatakan, wahai manusia, selagi mana engkau melakukan dosa berulang kali dan selepas itu aku bertaubat, maka aku ampunkan dosa kamu selagi mana engkau bertaubat kepada aku. Jadi hadis itu memberikan gembira kepada kita. Bahkan hadis itu memberikan rasa kecewa kepada syaitan. Sebab itu diceritakan syaitan masih lagi tidak berpuas hati walaupun kita melakukan dosa berulang-ulang kali. Dia tak puas hati. Dia masih lagi tak puas hati sebab dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan selagi mana manusia itu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud syaitan itu belum lagi rasa senang bila kita berulang-ulang buat dosa. Sebab apa? Sebab Allah Taala masih lagi menerima taubat dia. Syaitan itu akan gembira, tergolak dia bila kita mati tak sampai bertaubat. Itu kejayaan bagi dia. Itu kejayaan bagi dia. Dan syaitan juga bila dia mengajak kita buat dosa, dia ingin mengajak kita buat dosa yang sebesar-besarnya untuk apa? Supaya Tuhan tidak ampunkan dosa dia. Supaya Tuhan murka kepada kita. Di antara misi dan visi syaitan, apa misi syaitan? Apa visi dia? Syaitan hidup untuk apa? Bukankah dalam Quran apabila Allah Subhanahu wa taala singkirkan syaitan daripada syurga, Allah Subhanahu singkirkan syaitan daripada syurga dan Allah Taala murka kepada syaitan, apa syaitan sebut? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Di antara permintaan syaitan, wahai ya Allah, kau panjangkan umur aku ya Allah sampai kiamat. Fa innaka minal munzarin. Maka Allah Taala mengatakan, ya dah, aku panjangkan umur kau sampai kiamat. Jadi apabila Allah Taala panjangkan usia dia sepanjang-panjangnya, jadi apa tujuan syaitan nak hidup panjang-panjang ni? Dia nak ngumpul water ke? Kita kalau nak umur panjang, kalau boleh sampailah 150 tahun. Apa tujuannya? Saya baru tanam buah durian umur 70 tahun, baru dapat tanam buah durian lah. Habis nak mengasah lah. Durian ni 10 tahun buat. Tujuan kita nak umur panjang dapat gasah buah durian. Tujuan kita umur panjang dapat macam-macam kita nak ni. Tetapi syaitan bila dia minta umur panjang, bukan untuk kaya, bukan untuk berkuasa. Tujuannya untuk umur panjang semata-mata untuk menyesatkan manusia. Bukan untuk kaya, bukan untuk berkuasa. Bermaksud tujuan syaitan itu adalah menyesatkan kita. Ataupun dengan bahasa mudah dia,
tujuan syaitan itu umur panjang semata-mata nak membawa manusia sebanyak-banyaknya masuk neraka bersama dia. Dan syaitan dah tahu dah dia masuk neraka, dia tahu. Tetapi dia akan berpuas hati sekiranya dia membawa manusia sebanyak-banyaknya masuk neraka. Itu tujuan syaitan. Jadi maksud syaitan ini kerja dia pagi petang, siang malam untuk menyesatkan manusia. Itu janji syaitan yang sebut dalam Al-Quran. La'ughwiyannahum ajma'in. La'ughwiyannahum ajma'in. Itu ikrar syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menyatakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semua. Asal syaitan ini ahli ibadat, abid. Asal syaitan ahli ibadat, kuat ibadat dia. Wa kana minal jin, dan dia daripada makhluk jin. Allah Ta'ala sebelum Al-Quran, fa kana minal jin. Syaitan daripada makhluk jin. Tetapi di antara makhluk jin yang kuat ibadat dia, kuat ibadat, kuat solat dan sebagainya. Mana umur dia cukup panjang syaitan ni. Ahli ibadat. Dan betapa kuatnya ibadat syaitan tersebut sehingga Allah Ta'ala angkat dia ke langit. Angkat ke langit sebab dia ahli ibadat yang kuat. Angkat ke langit, didudukkan bersama malaikat. Duduk malaikat. Bahkan bukan sekadar duduk bersama malaikat, malaikat pula menganggap syaitan ini sebagai tempat rujukan. Tempat rujukan. Di antara permintaan syaitan tak salah, permintaan malaikat ketika itu dianggap syaitan itu guru lah. Maka di antara permintaan malaikat supaya doakan mereka supaya tetap dalam ibadat, supaya ditetapkan iman. Jadi syaitan doakan, malaikat datang minta doa, dia doakan. Dia doakan supaya tetap iman, tetap taat kepada malaikat. Kata ulama, dia lupa berdoa untuk diri dia. Dia mendoakan orang, lupa mendoakan untuk diri dia tetap dalam iman. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menguji keikhlasan syaitan ini dalam ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ibadat ini memerlukan ikhlas, kita kata. Dalam ibadat ini memerlukan keikhlasan. Yang perlu kita risaukan keikhlasan kita beribadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita risaukan. Bukan semata-mata kita risaukan kurangnya ibadat, kurang tak. Kita risaukan ikhlas ke tidak selama ini aku ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ke tidak aku bersedekah. Ikhlas ke tidak, ini yang perlu kita risaukan. Kenapa? Sebab kalau banyaknya ibadat, maka syaitan itu adalah sebanyak-banyaknya ibadat dia. Tetapi ada sedikit nilai yang tidak ikhlas dalam diri syaitan tersebut yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti dia? Buktinya bahawa ada sedikit nilai yang tidak ikhlas kepada syaitan itu, maka dalam hatinya ibadatnya itu untuk kebanggaan dirinya. Ibadat itu untuk kebanggaan dirinya, supaya dia dipandang mulia pada diri syaitan itu. Satu sifat mazmumah yang tidak nampak. Malaikat pun tak perasan, tak nampak. Sebab malaikat melihat ahli ibadat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Rabbana ya